Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 12 Oktober bersama saya Nurliza Muhammad Zain. Antara tajuk utama hari ini, Belanjawan 2020 bukti kedudukan kewangan kerajaan kukuh, semua pihak dapat manfaat. Menyamar jadi polis dan menyamun, 6 individu termasuk seorang wanita ditahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Belanjawan 2020 membuktikan kedudukan kewangan kerajaan kukuh sekaligus menepis tanggapan setengah pihak yang Pakatan Harapan tidak berpengalaman mentadbir negara. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad gembira walaupun kerajaan masih berdepan masalah pembayaran hutang disebabkan pentadbiran terdahulu, hampir semua pihak menerima manfaat daripada belanjawan berkenaan. Menyifatkan Belanjawan 2020 merupakan usaha pentadbirannya melaksanakan semua inisiatif yang dijanjikan. Kerajaan juga menurut beliau berjaya meningkatkan prestasi ekonomi negara sungguh pun menghadapi masalah hutang dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Kita lihat bahawa pada tahun ini pertumbuhan adalah sebanyak 4.7 dan kita berpendapat bahawa pada tahun 2020 akan meningkat kepada 4.8. Ini bermakna bahawa susunan pemerintahan masih berjalan dengan baik. Walaupun kita telah terpaksa membersihkan kerajaan, tetapi ini tidak bermakna bahawa kerajaan tidak dapat berjalan dengan baik. Kerajaan juga berjaya memberi peruntukan kepada semua pihak walaupun terdapat tomahan menyatakan kerajaan tidak berpengalaman dan tidak mungkin dapat mentadbir negara dengan baik. Menteri Kewangan juga ujarnya telah menyediakan belanjawan yang mencerminkan kekukuhan pentadbiran negara. Dan berikut reaksi Jemaah Menteri mengenai Belanjawan 2020 yang dibentangkan semalam. Dan ini akan mendukung wawasan kemakmuran bersama yang dibawa oleh Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir. Walaupun tak nampak peruntukan itu diletakkan sebagai spesifik di bawah MED, tapi kita nampak kita akan menyelaraskan segala peruntukan itu yang melibatkan contoh SME Bank, kita nampak daripada Teraju, PUNB, dan kita akan bersama-sama menyelaraskan peruntukan ini untuk dimanfaatkan dalam segi keberhasilan itu sendiri. Ya, itu jelas dalam bajet tu hari ini. Yang sudah pastinya akan memberi manfaat kepada rakyat khususnya di luar bandar. Begitu juga dengan lampu jalan kampung ada peningkatan sebanyak 42.9%, yang insya-Allah dengan bajet ini dapat menerangi lagi harapan rakyat khususnya di luar bandar dan di kampung-kampung. Dan bagi kami di pihak kementerian akan memastikan setiap sen yang diperuntukkan itu akan sampai kepada golongan sasar yang telah ditentukan. Maka dari segi governance, dari segi pengurusan kewangan dan juga strategi akan menjadi keutamaan kami untuk memastikan bahawa segala peruntukan ini akan sampai kepada golongan sasar seperti mana yang telah dirancangkan. Walaupun tuntutan kami lebih tinggi daripada itu, tapi dengan pemberian ini saya amat menghargai. Semoga tahun depan peruntukannya akan lebih besar kepada tentera kita yang berjasa, yang mendapat pingat jasa Malaysia dalam memerangi komunis dahulu dan zaman konfrontasi. Menerusi Belanjawan 2020 yang dibentangkan semalam, peruntukan untuk subsidi dan bantuan sosial akan ditingkatkan daripada RM22.3 bilion kepada RM24.2 bilion. Ia termasuk bantuan kebajikan seperti bantuan sara hidup BSH. Menurut Menteri Keuangan Lim Guan Eng, kerajaan akan memperuntukkan RM5 bilion untuk BSH. Skim itu diperluaskan meliputi 1.1 juta individu bujang berumur melebihi 40 tahun yang berpendapatan kurang RM2,000 sebulan. OKU berumur 18 tahun dan ke atas dengan pendapatan kurang RM2,000 sebulan juga layak menerima BSH.
Mereka layak menerima RM300 dan secara automatik menjadi penerima skim takaful MySalam secara percuma. Bagi perusahaan sosial dan pembangunan komuniti, RM575 juta akan disediakan yang memanfaatkan 137,000 warga emas dengan pendapatan isi rumah di bawah garis kemiskinan. Kerajaan juga akan memperuntukkan sebanyak RM4.6 juta kepada pusat aktiviti warga emas PAWI yang memberi manfaat kepada 37,000 warga emas. Kedua, RM80 juta untuk menaik taraf, membaiki dan menyelenggara 67 pelbagai institusi di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM termasuk Pusat Jagaan Kanak-Kanak, OKU dan Warga Emas. Ketiga, RM25 juta diperuntukkan untuk mengurus, mentadbir dan memperluaskan program Food Bank ke seluruh negara. Keempat, RM20 juta diperuntukkan untuk 5 pusat latihan berdikari baru, program latihan bagi sindrom Down dan taska OKU. Perkhidmatan itu akan dikecualikan cukai. Kelima, RM15 juta diperuntukkan kepada agensi antidadah kebangsaan bagi melaksanakan program rintis bersama NGO dan komuniti tempatan bagi meningkatkan keberkesanan program pemulihan dadah. Manakala keenam, untuk kebajikan golongan gelandangan pada tahun 2020, RM4.5 juta diperuntukkan untuk Anjung Singgah. Bagi mengembangkan latihan kemahiran dan program banduan untuk memenuhi standard TVET kebangsaan, kerajaan akan memperuntukkan sebanyak RM20 juta. Ia khusus bagi program perkhidmatan makanan F&B, pertukangan, perkhidmatan dobi dan kimpalan. Bagi menyokong pertumbuhan perusahaan sosial Pusat Inovasi dan Kreativiti Global Malaysian, MAGIC, akan menerima peruntukan RM10 juta. Peruntukan tambahan RM10 juta juga disalurkan kepada Malaysia Co-Investment Fund Scheme, MySIF. Peruntukan RM57 juta akan diberikan kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKO. Tambahan RM83 juta pula untuk pembangunan ekonomi, pendidikan dan infrastruktur masyarakat orang asli. Kerajaan juga sekali lagi akan memperuntukkan geran RM100 juta kepada Unit Transformasi India Malaysia Mitra. 80% daripadanya dikhususkan kepada program yang dilaksanakan dengan tujuan menambah baik sosioekonomi, kesihatan, pendidikan dan pemberkasaan wanita serta pembangunan kemahiran masyarakat India. Manakala bagi menyokong pembangunan dan pembaikan infrastruktur asas di kawasan Kampung Baru, kerajaan akan menyediakan peruntukan RM85 juta. Bagi menyokong perusahaan kecil dan sederhana PKS yang berpotensi menjadi jago serantau, dana RM300 juta bakal diperuntukkan. Untuk tujuan ini, keutamaan akan diberikan kepada pengeluar produk halal serta pengeluar produk dengan kandungan tempatan yang tinggi. Peruntukan sebanyak RM10 juta juga akan disediakan kepada Kementerian Pembangunan Usahawan bagi memberi tumpuan kepada khidmat nasihat dan kesedaran untuk pensijilan halal, pembangunan produk halal dan menyediakan platform untuk industri tempatan bersaing di pasaran halal antarabangsa yang kini dianggarkan bernilai $3 triliun. Bagi membolehkan PKS kekal. Belanjawan 2020 diumumkan semalam juga membawa kabar gembira kepada 14,400 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang bakal menerima allowance khas skim perkhidmatan bomba. Ketua Pengarah JBPM Datuk Muhammad Hamdan Wahid berkata pemberitahuan allowance yang dituntut sejak 2015 itu akan meringankan beban keuangan pegawai dan anggota dalam menghadapi kos saraan hidup yang semakin mencabar. Menurut Datuk Muhammad Hamdan, kelulusan itu secara langsung berupaya menaikkan semangat anggotanya sekaligus menyuntik motivasi kepada mereka untuk terus memberi perkhidmatan dengan lebih cemerlang serta penuh dedikasi. Pada pembentangan Belanjawan 2020, Menteri Keuangan Lim Guan Eng mengumumkan allowance RM200 sebulan kepada anggota JBPM dan kenaikan allowance sebanyak RM2 sejam kepada anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA. Sementara itu, Ketua Pengarah RELA Zulkifli Abidin berkata kenaikan allowance itu mulai 1 Januari depan membuktikan kerajaan mengiktiraf tugas dan peranan jabatan itu. Beliau percaya kenaikan itu akan memberi satu lonjakan moral kepada anggota dan seterusnya meningkatkan peranan RELA dalam menjaga keselamatan komuniti.
Polis menahan 6 individu termasuk seorang wanita yang dipercayai terlibat dalam kes samun dengan menyamar sebagai anggota polis. Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendent ID Shah Muhammad berkata, kesemua suspek berumur antara 18 dan 29 tahun itu ditahan dalam beberapa serbuan di Port Dickson, Negeri Sembilan dan Bangi, Selangor. Beliau berkata kejadian dipercayai berlaku pada 4 September lalu di tepi jalan Taman Timah Jaya Site C Port Dickson. Mangsa peniaga berusia 47 tahun sedang memandu kenderaannya sebelum dihalang kenderaan dinaiki 3 suspek lelaki. Seorang suspek dikesan memakai vest dan topi berlambangkan polis. Mangsa telah bergelut dengan suspek sehingga mengalami kecederaan. Rampasan yang telah dibuat adalah terdiri pada 5 buah telefon bimbit, 3 keping kad touch and go, 1 lencana besi berlambangkan polis, 1 pisau lipat, 1 keping kad senjata, 2 buah beg, 2 buah kenderaan, 5 keping cukai jalan. Hasil siasatan, mereka disyaki terlibat 22 kes samun dan curi kenderaan di Perak, Selangor, Kuala Lumpur dan Melaka. Ada di kalangan suspek bekerja sebagai pemandu lori, penghantar pesanan penghantar pesanan barangan, pengawal keselamatan dan pekerja kilang. Keluarga 2 beranak dipercayai menjadi mangsa bunuh tidak menyangka suspek tergamak bertindak kejam sehingga sanggup mengerat mayat mangsa. Malah selepas kejadian, suspek juga tidak menunjukkan sebarang reaksi mencurigakan ketika menghantar anak bongsunya ke rumah ibu mertuanya. Menurut Nur Hafizah Bidin, 33 tahun, mangsa adalah adik bongsunya Nur Fazira, 27 tahun dan anak sulungnya Muhammad Iman Ashraf Abdullah, 11 tahun. Mereka tinggal bersama ibunya di rumah pangsa Pegaga di Taman Merdeka. 2 beranak itu hanya sesekali pulang ke rumah sewanya apabila suaminya yang bekerja di Singapura pulang bercuti. Katanya Selasa lalu suspek yang juga adik iparnya menghantar anaknya berumur 2 tahun sebelum pulang ke Singapura. Mak pun tak perasan benda pelik ke apa berlaku kat dia sebab dia tak ada tunjuk sifat dia gelabah ke apa. Oh, tak ada relax. Dia relax, tak ada apa yang berlaku. Cuma dia hantar baju selai, botol susu susu dengan satu beg susu, lepas tu dia drop je lah. Ujarnya lelaki itu juga hanya mengatakan tidak tahu apabila ditanya di mana isterinya. Kejadian disedari selepas keluarga itu dimaklumkan pihak polis tentang penemuan mayat mangsa petang Khamis lalu. Dalam kejadian itu, 8 bahagian tubuh yang dikerat ditemui berselerakkan di kawasan semak Kampung Ladang di Kerubung. Susulan kejadian, suspek warga Singapura berkenaan ditahan di negara itu. Menepati selera serta mengandungi maklumat yang berguna kepada orang ramai. Itu reaksi sebahagian besar pembaca harian Metro termasuk warga Singapura selepas melihat wajah baru akhbar berbahasa Melayu nombor 1 di negara ini. Okeylah, baguslah untuk pengetahuan am. Untuk pengetahuan kita. Walaupun saya orang Singapura, saya duduk, saya selalu beli pun. Saya terus baca. Selalu ikuti perkembangan. Perkembangan dia selalu memang ikut. Lepas apa, setiap kali saya masuk, saya beli. Saya buat, ini baca pengetahuan am lah. Untuk saya, untuk anak-anak saya kat rumah. Pada saya cantik lah. Jadi kita tengok pun kita minat nak baca kan. Ada setengah surat khabar menarik, ada tak menarik, yang kadang kita tengok pun macam ini dia kecil tapi padat bacaan dia, macam kita baca pun okey. Sesi promosi akhbar harian Metro berwajah baru berlangsung di Pasar Awam Lakin Johor Bahru, Johor semalam. Akhbar harian Metro diterbitkan sejak 1991 melalui beberapa fasa pengubahsuaian selaras perkembangan semasa. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan antarabangsa. 3 terbunuh manakala 2 yang lain cedera selepas sebuah jenjambat runtuh lalu menghempak beberapa kenderaan. Kejadian berlaku di Wuxi, Timur China.
Video yang dimuat naik di internet menunjukkan sebahagian besar jejambat di wilayah Jiangsu bergoyang sebelum jatuh dan menghempap kenderaan yang lalu di bawahnya pada kemarin. Pihak berkuasa Bandar Wuxi berkata siasatan awal menunjukkan jejambat itu runtuh selepas sebuah trak lebih muatan lalu di atasnya. 3 kenderaan termasuk yang diletakkan di tepi jalan ditimpa runtuhan jejambat berkenaan. 3 mangsa yang maut berada di dalam 2 kenderaan yang sedang bergerak. Ketika tragedi berlaku, 5 kenderaan termasuk 2 trak berada di atas jejambat berkenaan. Sehari selepas seorang lelaki disyaki anggota militan menikam Menteri Hal Ehwal Keselamatan, Perundangan dan Politik Indonesia, Presiden Indonesia Joko Widodo mengarahkan kawalan keselamatan ke atas semua pegawai kanan kerajaan dipertingkatkan. Menurut Jokowi, langkah itu perlu agar perkara sama tidak berulang. Kejadian berlaku kemarin ketika Wiranto, 72 tahun, sedang mengadakan sesi pertemuan dengan penduduk di Pandeglang. Beliau adalah ahli politik kanan pertama yang diserang dalam tempoh beberapa tahun. Sementara itu, polis menahan sepasang suami isteri yang dikenal pasti sebagai anggota kumpulan militan Jemaah Asyarut Daulah JAD yang didakwa mempunyai kaitan dengan kumpulan militan Daesh. Sebuah kapal tangki minyak milik kerajaan Iran dilaporkan meletup lalu terbakar dipercayai akibat dibedil. Kejadian berlaku ketika kapal itu berlayar di Laut Merah 96 km dari pantai Arab Saudi. Menurut agensi berita kerajaan Iran, kapal berkenaan dikendalikan oleh syarikat minyak Iran kebangsaan NIOC. Ledakan itu menyebabkan 2 takungannya rosak sekaligus mengakibatkan tumpahan minyak di perairan berkenaan. Kesemua kru kapal dilaporkan selamat. Media tempatan memetik sumber pakar teknikal Iran yang tidak dinamakan percaya bahawa kejadian itu disebabkan oleh serangan pengganas. Namun tiada bukti diberikan bagi menyokong dakwaan itu. Selepas 40 tahun buat pertama kalinya, wanita Iran dibenar menyaksikan perlawanan bola sepak di stadium melibatkan pasukan lelaki negara itu. Pihak berkuasa Iran memperuntukkan lebih 4,000 tiket bagi peminat wanita menyaksikan perlawanan kelayakan Piala Dunia menentang Kemboja di Stadium Azadi Tehran malam semalam. Tiket itu adalah untuk seksyen khusus bagi penyokong wanita yang perlu masuk ke stadium 2 jam lebih awal. Kebenaran mendapat akses itu bagaikan satu kemenangan moral kepada pejuang hak asasi wanita Iran, terutamanya selepas kematian peminat fanatik Blue Girl bulan lalu. Sahar Kodayari yang digelar Blue Girl meninggal dunia di hospital pada September lalu selepas membakar dirinya kerana bimbang akan dipenjarakan setelah menghadiri perlawanan bola sepak dengan menyamar sebagai lelaki. Dalam perlawanan malam tadi, Iran berpesta gol apabila membelasah Kemboja 14-0. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan. Buat julung kalinya, Bulan Sukan Negara BSN diperkenalkan Kementerian Belia dan Sukan KBS pada tahun ini bagi menggantikan Hari Sukan Negara. Ia dilihat bertepatan dengan aspirasi negara yang mahu melihat seluruh rakyat Malaysia mengamalkan cara hidup cergas. Sudah bermula sejak 1 Oktober lagi, kemeriahan tambah dirasai menerusi Majlis Sambutan Bulan Sukan Negara yang dilangsungkan di Bandar Sukan Kuala Lumpur di Bukit Jalil. Bagi mengikuti perkembangannya, kita terus sahaja bersama Imaliana Isa di lokasi. Teruskan dengan laporan anda, Lia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya secara langsung di KL Sport City Bukit Jalil untuk pelancaran Bulan Sukan Negara BSN 2019. Pada jam 7.30 pagi tadi telah berlangsung majlis pelancaran Bulan Sukan Negara dirasmikan oleh Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Untuk pengetahuan anda, Hari Sukan Negara ini telah pun diperkenalkan sejak tahun 2015 lagi dan Bulan Sukan Negara yang diperkenalkan tahun ini adalah inisiatif terbaru KBS yang dilaksanakan sepanjang bulan Oktober ini bagi memastikan kelestarian dan konsistensi rakyat Malaysia
bersedia untuk melibatkan diri secara aktif dalam bidang sukan. Ini secara tidak langsung dapat menjadikan Malaysia sebuah negara yang bersukan. Dalam ucapan Syed Saddiq tadi telah ditekankan kepentingan sumbangan bidang sukan kepada pembangunan negara, dan ini telah dibuktikan dalam pengumuman bajet 2019 semalam, di mana kerajaan telah memperuntukkan hampir 1 bilion ringgit melalui KBS untuk program belia dan sukan. Konsep sukan untuk semua yang diterapkan ini ialah salah satu komponen utama dasar sukan negara, malah bagi meluaskan akses kemudahan sukan kepada masyarakat. 100 juta ringgit diperuntukkan kerajaan untuk tahun 2020 bagi pembangunan infrastruktur sukan luar bandar bersama dengan sektor sukan sektor swasta. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Lembah Kelang, jangan lupa untuk hadir ke KL Sport City ini bagi memeriahkan lagi sambutan Bulan Sukan Negara. Aktiviti yang diadakan di sini akan berlangsung sehingga jam 6 petang. Jadi jangan lupa untuk bawa keluarga anda, anak-anak ke sini untuk sama-sama memeriahkan lagi sambutan Bulan Sukan Negara ini. Jadi untuk itu sekian saja dari saya di KL Sport City ini. Kita kembali ke Seri Pentas. Silakan. Terima kasih Lia. Selamat menyambut Bulan Sukan Negara ya. Saingan Liga Bola Sepak IPT 2019 membuka tirainya semalam menyaksikan Universiti Teknologi Mara UiTM gah menjulang Piala Sumbangsih. 2 gol jaringan Muhammad Izman Solihin Rohadi membantu kemenangan 3-2 UiTM ke atas Universiti Pendidikan Sultan Idris Shah UPSI. Aksi pembuka tirai Liga Bola Sepak IPT di Stadium UiTM Shah Alam semalam dihadiri lebih 2,000 penyokong bagi menyaksikan persaingan untuk merebut Piala Sumbangsih antara tuan rumah UiTM menentang Universiti Pendidikan Sultan Idris Shah UPSI. Agak seimbang di awal permainan, UiTM jelas memiliki kelebihan bermain di gelanggang sendiri, berjaya membuka jaringan menerusi Muhammad Izman Solihin Rohadi memasuki minit terakhir babak pertama. Dan UiTM tambah ceria apabila Izman berjaya menggandakan jaringan hanya beberapa minit berselang sebelum pengadil menamatkan aksi separuh masa untuk tuan rumah mendahului 2-0. 33 minit selepas rehat, UPSI kembali bangkit dengan Mukhlis Ehsan Najmi Muhammad Nazir merapatkan kedudukan 2-1. Namun UiTM tidak goyah, sebaliknya berjaya menambah jaringan, kali ini menerusi sentuhan Halizan Syawahiri Hasboni Syawal pada minit ke-69 untuk kedudukan semasa 3-1. Walaupun UPSI sempat mencipta gol kedua hasil jaringan Badrul Hafiz Muhammad Isa pada minit ke-89, agak terlambat buat UPSI untuk menyekat kemenangan UiTM dengan keputusan penuh perlawanan 3-2. Selesai aksi Piala Sumbangsih semalam, bermakna bermulalah saingan Liga Bola Sepak IPT bagi musim ini membabitkan penyertaan 13 pasukan yang akan berentap dalam Division 1. Jago bola negara Muhammad Rafiq Ismail dan atlet terjun Nur Dabitah Sabri masing-masing dianugerahkan sebagai olahragawan dan olahragawati wilayah persekutuan 2017-2018. Ini kali kedua Dabitah diangkat selaku olahragawati, sementara Rafiq meneruskan dominasi selepas turut bergelar olahragawan kebangsaan 2018. Kejayaan Nur Dabitah Sabri melayakkan diri ke Sukan Olimpik 2020 di Tokyo, juga penampilan keduanya dalam pentas Olimpik selepas Rio 2016, antara kelebihan yang membolehkannya meraih gelaran olahragawati wilayah persekutuan. Dabitah mengetepikan dua pencabarnya, iaitu atlet Jim Rama, Izzah Amzah yang merupakan pemenang pingat perak Sukan Commonwealth Gold Coast 2018 dan atlet pencak silat Nur Hamizah Abu Hassan. Ini kejayaan kedua Dabitah diangkat selaku olahragawati selepas turut meraih anugerah sama pada edisi 2015-2016. Dalam pada itu, Muhammad Rafiq Ismail yang juga merupakan olahragawan kebangsaan 2018 jelas sukar digugat pencabar lain untuk turut meraih gelaran olahragawan wilayah persekutuan. Kejayaan Rafiq menamatkan kemarau 39 tahun negara pada kejohanan dunia lelaki dengan bergelar juara pada saingan di Hong Kong Disember tahun lalu, meletakkannya berada satu tahap berbeza berbanding atlet-atlet lain. Sementara itu, atlet Jim Rama Raina Ho yang menyumbang 4 pingat emas di Sukan Malaysia Sukma Perak tahun lalu diangkat selaku olahragawati harapan. Manakala Virendip Singh dari Sukan Kriket dianugerahkan sebagai olahragawan harapan wilayah persekutuan. Dengan itu sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Nurliza Muhammad Zain. Salam hormat dan Assalamualaikum.